Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya, dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Hari ini adalah 31 Mac tahun 2022, yang mana esok akan dibuka untuk permohonan pengeluaran khas KDBSP, yang mana ianya pengeluaran maksimum sehingga RM10,000. Esok ataupun actually lebih tepat lagi tengah malam ini 12:01 insya-Allah sistem sudah boleh mula diakses seperti sistem permohonan iSinar dan juga iCitra yang lepas. Jadi saya harap berdasarkan video-video panduan yang saya berikan sebelum ini, anda semua yang sentiasa mengikuti video-video saya harap anda semua bersedia daripada segi akaun dan juga mengetahui baki anda, nombor telefon bimbit anda telah pun dikemas kini, dan juga perkara-perkara lain yang perlu dilakukan. Jadi hari ini semalam, maafkan saya, pihak KDBSP telah pun mengeluarkan soalan lazim yang mana daripada portal pengeluaran khas ini sendiri telah pun diwujudkan, sudah boleh mula diakses, tetapi hanya untuk melihat berkenaan dengan soalan lazim. Daripada sini ada 3 perkara yang saya nak highlightkan kepada anda semua. 3 perkara ini pada saya adalah penting untuk anda ketahui, serta 3 perkara ini juga adalah perkara yang saya lihat sering mendapat perhatian pencarum. Perkara yang pertama adalah berkenaan dengan permohonan pengeluaran khas ini, yang mana pihak KDBSP telah pun menyediakan link ataupun pautan, iaitu pengeluarankhas.kdbsp.gov.my, yang mana permohonan untuk pengeluaran khas ini adalah secara online bermula 1 April. Maksudnya tidak boleh dilakukan di cawangan KDBSP. Permohonan semua online, sama ada menggunakan telefon bimbit, komputer ataupun laptop, semua secara online. Jadi apa yang saya nak nasihatkan di sini adalah pastikan anda membuat pengeluaran khas ini dengan berhati-hati. Gunakan pautan link yang tepat sekali. Jangan guna sebarang pautan link yang mungkin anda tiba-tiba dapat SMS, tiba-tiba anda dapat WhatsApp, okey, nak buat pengeluaran RM10,000, klik di sini. Itu semua jangan percaya. Apa yang saya boleh nasihatkan adalah cara yang paling mudah pada pandangan saya, memandangkan siapa yang menonton video ini, saya yakin anda semua mempunyai Facebook. Pergi kepada search Facebook anda, kemudian search kumpulan wang simpanan pekerja. Page KDBSP mempunyai 1.1 juta followers. Jadi anda boleh tahu, oh, ini adalah page KDBSP yang sebenar. Dia ada tanda blue tick, saya tunjukkan di tepi, dia ada tanda blue tick di sebelah perkataan pekerja. Maksudnya akaun ni adalah akaun yang betul. Kemudian tolak kepada bahagian bawah sikit, anda akan nampak info berkenaan dengan pengeluaran khas ini, yang mana pautan pengeluaran khas ini telah pun disediakan dan anda hanya perlu klik sahaja di situ, dan ia akan membawa anda kepada portal untuk memohon pengeluaran khas. Jangan percaya, ataupun mungkin akan ada perkongsian yang betul, tetapi jika anda kurang pasti dengan apa yang ada di hadapan mata anda, gunakan sumber yang sahih. Gunakan sumber dan perkongsian daripada pihak KDBSP sendiri. Jangan ambil daripada portal, jangan ambil daripada media dan sebagainya jika kita tidak tahu ataupun kita tidak yakin. Gunakan sumber yang sahih. Sumber yang sahih adalah daripada kumpulan wang simpanan pekerja sendiri. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, apa yang saya nak highlightkan di sini adalah berkenaan dengan pengeluaran. Ada dinyatakan senario-senario lah macam mana nak buat pengeluaran dan berapa jumlah yang dibenarkan untuk keluar dan sebagainya. Seperti yang saya tunjukkan di sini, ada 5 senario. Jadi yang menarik perhatian pada saya adalah senario yang kelima. Seperti mana yang saya telah jelaskan sebelum ini, saya beranggapan bahawa baki yang perlu ditinggalkan di dalam akaun 1 adalah sebanyak RM100, dan ianya telah pun disahkan oleh pihak KDBSP melalui penjelasan di soalan lazim. Jadi jika kita lihat pada senario yang kelima, akaun 2 pencarum ini mempunyai baki sebanyak RM49. Sebagai contoh, apa yang KDBSP nak katakan adalah dia mempunyai baki bawah daripada RM50.
49 ke, RM30 ke, RM20 ke dalam akaun 2. Dan juga di dalam akaun 1 beliau mempunyai baki sebanyak RM99 berdasarkan senario 5. Apa yang pihak KWSP nyatakan adalah beliau mempunyai baki kurang daripada RM100 di dalam akaun 1. Jadi beliau tidak layak untuk membuat pengeluaran seperti yang dinyatakan di sini. Ada yang mempertikaikan kenapa dia tak boleh keluarkan sedangkan dia masih mempunyai baki, yang mana apabila kita tambah kita masih boleh mencapai jumlah pengeluaran sebanyak RM50. Betul, persoalan itu betul. Tetapi kita perlu ingat bahawa jumlah baki yang perlu ditinggalkan di dalam akaun 1 adalah sebanyak RM100. Tetapi pencarum ini baki di dalam akaun 1 beliau bakinya adalah kurang daripada RM100. Jadi memandangkan di dalam akaun 2 beliau pula tidak mencukupi RM50. Jadi matlamat pembayaran minimum sebanyak RM50 untuk pengeluaran khas ini tidak tercapai. Apabila tidak tercapai, pencarum yang mempunyai situasi sebegini, beliau tidak layak untuk membuat pengeluaran walaupun apabila dicampurkan boleh mencukupi ataupun boleh beli RM50, tetapi sayangnya kerana baki di dalam akaun 2 dan juga akaun 1 itu sendiri tidak mencukupi bagi baki minimum yang diperlukan. Jadi pentingnya iAccount di sini, gunakan masa yang ada hari ini untuk membuat semakan berapa baki yang ada anda supaya anda tahu berapa yang anda boleh keluarkan. Itu adalah salah satu perkara yang agak penting. Okey. Yang berikutnya saya juga telah jelaskan sebelum ini ke barang kalian bahawa apabila kita membuat pengeluaran dan jika pengeluaran kita memerlukan untuk menggunakan akaun 1, saya telah memberikan penjelasan bahawa ada kebarangkalian kita perlu menggantikan semula wang yang telah dikeluarkan daripada akaun 1, dan ini telah pun dijelaskan di dalam soalan lazim pengeluaran khas yang mana ianya perlu digantikan oleh pencarum yang aktif. Apa maksud pencarum yang aktif? Maksudnya pencarum yang bekerja, masih lagi bekerja sekarang ini. Jadi jika pencarum itu pengeluaran khas sebanyak RM10,000 ini, akaun 2 dia tidak mencukupi dan terpaksa menggunakan sebahagian wang daripada akaun 1. Katakanlah terpaksa guna RM5,000 daripada akaun 1. Jadi pada bulan 5 nanti, apabila gaji dia dipotong untuk caruman pekerja dan juga caruman daripada majikan, kedua-dua caruman ini akan dimasukkan 100% ke dalam akaun 1. Katalah caruman pekerja sebanyak RM400, caruman majikan sebanyak RM600. Jadi sebulan caruman dia adalah sebanyak RM1,000. Jadi dia telah menggunakan akaun 1 dia sebanyak RM5,000 untuk pengeluaran khas ini. Caruman beliau pada bulan 5 akan dimasukkan RM1,000 ke dalam akaun 1. Bulan 6 masuk sehinggalah cukup RM5,000 pada bulan 5, 6, 7, 8, 9. Pada bulan 10 barulah dipecahkan semula RM700 dalam akaun 1 iaitu 70% dan RM300 dalam akaun 2 iaitu 30%. Okey, itu yang pertama yang anda perlu faham jika menggunakan akaun 1. Kalau kata akaun 2 anda ada lebih daripada RM10,000 dan membuat pengeluaran RM10,000, akaun 2 tidak perlu digantikan semula. Tetapi mana-mana pengeluaran sejak daripada Aisina dahulu menggunakan akaun 1 perlu digantikan balik. Okey, saya harap semua jelas berkenaan dengan itu. Dan juga kali ini ada syarat tambahan, ada satu klausa tambahan yang mana penggantian akaun 1 tersebut perlu ditambahkan dengan 20% caruman. Jadi jika kita lihat senario yang KWSP nyatakan di sini, katalah orang itu pencarum itu tak ada baki dah dalam akaun 2. Jadi dia layak untuk RM10,000 tetapi semuanya pakai akaun 1. Jadi dia keluarkan akaun 1 RM10,000. Macam saya katakan tadi, katalah caruman dia dengan caruman majikan apabila digabungkan sebulan RM1,000. Jadi caruman tu akan dimasukkan 100% ke dalam akaun 1 selama 10 bulan. 10 bulan dah habis sepatutnya. Tetapi syarat tambahan daripada KWSP adalah jika menggunakan akaun 1, tambahan sebanyak 20% daripada jumlah yang dikeluarkan tu perlu dimasukkan ke dalam akaun 1 juga. Jadi sepatutnya dalam 10 bulan dah habis, sebulan RM1,000 sebagai contoh, dengan syarat tambahan KWSP, beliau perlu memasukkan caruman beliau secara automatik. KWSP akan lakukan 100% tambahan selama 2 bulan menjadikan total selama 12 bulan ke dalam akaun 1 KWSP beliau.
sepatutnya selesai dalam 10 bulan, tetapi perlu ditambahkan 20% yang telah dinyatakan ni, maksudnya 2,000, 1,000 sebulan. Ada juga yang berkatakan kenapa, bukan berkatakan bukan nak mempertikaikan, tetapi ada macam mengatakan macam perkara ini tidak penting, macam tak kisahlah, janji boleh keluar dan sebagainya. Tetapi kenapa perlunya dijelaskan tentang perkara ini? Kerana ada sebilangannya yang mereka mungkin tidak mempunyai baki yang banyak ataupun baki sudah tidak ada di dalam akaun 2. Jadi mereka ini perlu faham bahawa apabila menggunakan akaun 1, wang caruman akaun 1 itu terpaksa digantikan semula, tambahan pula dengan tambahan sebanyak 20%. Jadi kalau macam saya cakap tadi, mengambil masa, kalau orang yang mencarum sebulan RM1,000, mengambil masa selama tempoh setahun untuk memulihkan semula ataupun menggantikan semula wang RM10,000 yang telah pun dikeluarkan. Ini maksudnya dalam tempoh 1 tahun tu untuk dia membayarkan semula, jika dia berniat untuk menggunakan akaun 2 dengan harapan akaun 2 dia masih ada baki, sebab logik caruman adalah 70% akaun 1 dan 30% akaun 2. Jadi dia ingat okey, dia bolehlah nak keluarkan akaun 2 dalam tempoh 9 bulan yang akan datang untuk settle dia punya PTPTN, ataupun untuk gunakan sedikit untuk ubah suai rumah, ataupun untuk beli rumah yang pertama dan sebagainya. Dia perlu ingat, memandangkan akaun 2 dia tidak ada baki ataupun pengeluaran khas ini menggunakan akaun 1 beliau, jadi tidak ada caruman yang masuk ke dalam akaun 2 beliau. Jadi dalam tempoh 1 tahun ni, kalau dia berniat untuk melakukan pengeluaran lain yang menggunakan duit daripada akaun 2, beliau tidak boleh melakukan pengeluaran kerana caruman tak masuk dalam akaun 2. Itu pentingnya, dan kenapa pihak Kredit BSP menceritakan ataupun orang kata apa, memberikan tentang situasi ini, kerana nak pencarum jelas bahawa apabila guna akaun 1, akaun 2 tidak ada caruman, dan kalau akaun 2 tidak mempunyai baki yang mencukupi ataupun tidak ada baki, maksudnya anda tidak boleh membuat pengeluaran yang lain. Mungkin remeh bagi sebilangan pencarum, tetapi ianya penting untuk pencarum-pencarum yang lain yang selama ini menggunakan akaun 2 mereka sebagai contoh untuk membuat bayaran ansuran rumah. Jadi dalam tempoh setahun ni anda tidak bolehlah gunakan kerana tidak ada caruman yang masuk ke dalam akaun 2 anda. Jadi saya harap berkenaan dengan isu bagi 20% dan juga penggantian semula ke dalam akaun 1 ini jelas, dan kalau anda mempunyai sebarang persoalan ataupun kekeliruan, anda boleh bertanyakan di dalam ruangan Facebook ataupun ruangan YouTube saya. Jadi saya rasa itu saja 3 perkara yang saya nak kongsikan. Rasional penggantian semula ni saya rasa tak perlu, dan sedikit tambahan apa yang saya ingatkan dalam tempoh yang ada ini, pastikan nombor telefon anda aktif. Nombor telefon anda adalah sama dengan yang berdaftar dengan Kredit BSP. Pastikan akaun bank anda juga aktif. Pastikan akaun bank anda adalah bukan akaun syarikat, bukan akaun bersama, maksudnya bukan joint account, ianya adalah akaun di atas nama anda sendiri. Dan pastikan anda tahu berapa baki anda untuk mengelakkan kekeliruan semasa membuat permohonan. Jangan membuat permohonan terburu-buru. Kalau tak pasti, tunggu, saya akan cuba keluarkan video pada tengah malam esok, mungkin sekitar 1 pagi ataupun 1:30 pagi. Video akan siap, dan tengok macam mana tutorial yang saya tunjukkan. Tutorial ini saya akan menggunakan telefon bimbit sahaja, sebab saya yakin tidak semua orang mempunyai laptop ataupun mempunyai komputer, tetapi saya yakin semua orang InsyaAllah sekurang-kurangnya mempunyai smartphone, mempunyai telefon bimbit, tidak kisahlah model apa dan sebagainya. Jadi saya akan menggunakan kaedah yang paling general ataupun paling umum ramai orang boleh gunakan. Okey, InsyaAllah saya akan berkongsikan video pada tengah malam esok jika keadaan semua okey, server okey, tidak ada sebarang masalah. Jadi saya akan berkongsikan kepada anda semua. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan dan nak tekankan pada hari ini. Ingat, jangan terburu-buru, pastikan anda membuat permohonan yang betul. Jangan melakukan sebarang kesilapan, kerana sebarang kesilapan tidak akan anda boleh pindaan dan anda sendiri akan mengalami kerugian di situ. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.